Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat petang kepada uh, kawan-kawan ataupun pada anda yang sedang online di Facebook. Okey, ini adalah kali kedua saya buat live berkenaan dengan Q&A takaful. Sembang santai sajalah. Maksudnya kalau ada apa-apa yang berkaitan dengan takaful saya akan cuba jawab. Jadi sebelum kita teruskan agenda ataupun live kita petang ni, kita tengok dulu video klip untuk program Q&A ni. Okey, itulah video intro untuk sebut live petang ni. Jadi apa yang saya nak hari ni, tajuk yang kita akan bincang. Jadi sementara kalau kata tuan-tuan anda ada soalan berkenaan dengan takaful secara umum lah, saya akan cuba jawab. Boleh letak dalam komen. Kalau kata terlepas pun saya akan upload dalam YouTube. Dalam YouTube pun kita boleh tanya juga. Nanti saya akan semak balik. Kalau kata dalam Facebook, boleh tanya dalam komen. Nanti saya akan take note soalan tu. Dan kalau kita boleh tanya di sini, tapi di sini mungkin komen tu tak naik dekat saya. Jadi kalau naik tu saya akan terus jawab. Okey. Sekejap saya tengok. Check view ada tak? Okey. Tak ada, tak apalah. Nanti boleh tanyalah kalau apa-apa yang nak tanya. Jadi saya akan cuba jawab kemudian. Okey. Jadi hari ni apa yang saya nak kongsi hari ni adalah berkenaan, ni hari kedua lah live saya. Jadi saya cuba untuk nak buat live ni setiap hari, tapi ada masalah, ada kekangan sikit. Macam-macam, bukan masalah lah, masa kan. Okey, jadi apa yang saya nak kongsi dengan tuan-puan hari ni, anda sidang penonton yang saya hargai. Jadi hari ini kita akan sentuh satu perkara yang berkenaan dengan takaful ni lah. Saya kongsi ni sementara kata apa, nak timbulkan persoalan lah. Jadi saya kemukakan dulu isu, tajuk, dan apa-apa tuan-puan yang menonton ni kalau ada soalan berkaitan dengan tu boleh tanya. Okey, baik. Apa yang kita nak sentuh hari ni adalah berkenaan dengan satu tanda soal. Adakah takaful ni satu keperluan ataupun satu kewajipan ataupun satu benda yang tak penting, macam itulah. Jadi kita nak letak dalam situasi yang macam mana takaful ni kan. Okay. Piramid. Di mana letaknya takaful tu. Jadi kalau ikut piramid ni, yang paling rendah sekali ialah, yang paling dasar sekali ialah protection lah. Jadi maksudnya kita kena protect dulu income kita. Kemudian barulah kita buat simpanan emergency yang 6 bulan tu. Okey, tu yang warna kuning tu emergency. Okey, tu yang ketiga barulah kita buat masuk dalam unit amanah investment lah untuk masa depan. Dan pelaburan, macam-macam pelaburan boleh kita masuk. Kalau macam sekarang ni kripto pun satu pelaburan yang bagus jugalah. Okey, kemudian barulah kita naik tingkat seterusnya, luxury. Jadi barulah kita boleh beli aset-aset yang lain, bina bisnes, rumah kedua, beli emas, silver, macam-macam lah. Dan terakhir sekali buat wasiat, ya. Jadi kita kumpul harta banyak-banyak, kita nak bawa ke mana? Mestilah kita kena buat wasiat untuk diwarisi kepada generasi kita. Okey, baik. Jadi takaful tu dulu di mana? Duduk di bawah sekali, dasar sekali. Maksudnya bila kita mula bekerja, kita kena letak takaful dulu dalam belanja kita. Kita kena mulakan di situ dulu.
Kenapa? Sebab kalau kata kita terjadi apa-apa dekat kita, income kita tu boleh cover yang lain-lain tu. Tapi bila kita tidak ada protection, jadi yang lain-lain tu akan tidak tercapai lah. Okay, nanti saya akan ceritakan lebih lanjut tentang perkara ni. Jadi saya nak sentuh, nak bagi satu analogi lah macam mana kita nak tengok takaful ni macam mana. Okey, ada orang kata takaful ni satu benda yang tak penting. Kita apa, tak ada masalah, itu pandangan masing-masing. Jadi cuma saya nak umpamakan takaful ini, caruman kita setiap bulan itu ia umpama kita membayar bil. Okey, membayar bil. Contohnya kita membayar bil elektrik, bil air, bil astro, bil macam-macam bil telefon, bil apa sajalah yang kita bayar setiap bulan tu, kita memang masuk dalam bajet kita dah. Masuk dalam bajet. Kita tak pernah petikai pun. Satu bulan contoh ATMB, kalau saya sendiri pun sebulan 100 lebih. Okey, kalau rumah pakai aircon setiap bilik lagi lah mahal. Kalau kata Astro yang full tu 100 lebih. Jadi bil air dan sebagainya lah. Telefon, tambah internet lagi beratus-ratus. Kalau kita campur semua bil tu mungkin boleh sampai 1000. Bergantung pada penggunaan lah. Jadi perbelanjaan kita atas bil-bil tu kita tak pernah petikai. Kerana kita menganggap itu satu keperluan, satu bajet yang kita telah tetapkan lah untuk keperluan hidup kita, untuk keperluan kita setiap hari. Jadi kita menganggap satu yang benda yang penting. Contoh kata tak ada internet ni macam nak mati, orang kata kan. Internet ni satu benda yang penting sekarang ni. Nak buat apa pun internet kan. Okey. Jadi kita cuba ubah minda kita daripada kita meletakkan takaful tu kita jangan anggap sebagai simpanan. Kita jangan menganggap kita ada takaful tu kita perlu claim. Tak claim kita rugi tak? Salah. Kita perlu menganggap takaful inilah satu daripada bil-bil kita yang perlu kita bayar setiap bulan, yang perlu merupakan maintenance kita setiap bulan, yang mana kita tak perlu fikir lagi apa yang kita akan dapat selepas tu. Kan? Jadi bila kita nak letakkan dalam senarai bayaran bil kita setiap bulan tu, kita jangan lupa masukkan takaful sekali. Okey. Contoh kata sebulan 200, sebulan 300. Jadi fungsi dia samalah dengan bil-bil yang lain. Contoh kata TMB elektrik. Elektrik kita dapat manfaat daripada lampu, dapat manfaat daripada elektrik kita guna. Kipas angin, aircon semua guna elektrik. Di rumah kita peti ais dan macam-macam semua guna elektrik. Jadi kita tak kisah sebab kita menggunakan elektrik. Begitu juga dengan air, begitu juga dengan internet, begitu juga dengan Astro. Kita menikmati dia punya filem-filem, cerita, drama dan berbagai-bagai rancangan yang dalam TV tu. Jadi kita tak kisah benda tu. Jadi takaful ni pun macam tu juga. Kita ambil dia, kita letakkan sebagai keperluan, satu manfaat yang kita dapat ambil daripada dia. Manfaat tu apa dia? Jadi mungkin orang kata tak ada manfaat apa pun takaful ni. Kita ambil, kita bayar setiap bulan, tak ada manfaat apa. Kecuali kita claim saja. Bila berlaku apa-apa baru kita dapat manfaat. Sebenarnya tidak, salah. Itu satu anggapan, satu pemikiran, satu orang kata apa? Satu daya fikir yang serong sikitlah, bukannya tak betul. Mungkin kita tak nampak macam elektrik. Kalau elektrik kita nampak ada lampu. Tapi kalau telefon ni tak nampak apa, duduk dalam tu saja kan. Tapi sebenarnya manfaat dia ialah jaminan yang diberikan. Itu adalah manfaat yang kita dapat nikmati. Kita dapat meneruskan kehidupan kita dalam keadaan pihak lain menjamin kita punya kewangan. Bukan senang tak? Kalau kita maksudnya bagi jaminan tu, sepanjang kita mencarum tu, takaful kita hidupkan tu, sepanjang kita bekerja pergi berenang saja tu, keuangan kita dijamin. Jaminan tu adalah satu manfaat yang kita dapat. Betul tak? Okey. Kalau kita minta jiran sebelah ataupun adik-beradik kita sekarang ni, kita minta jaminan dia. Kalau kata jadi apa-apa pada saya, boleh tak bagi setiap bulan gaji yang kita dapat sekarang ni 5,000 contoh kata. Setiap bulan boleh tak bagi pada keluarga saya kalau kata saya lumpuh ataupun saya kena sakit kritikal ataupun saya dah meninggal, keluarga saya ni tak bekerja contoh ataupun sebagainya. Jadi boleh tak gantikan income saya tu? Oh, jiran kamu, jiran kita, saudara mara kita tidak akan berani menjamin untuk nak bagi gaji yang kita telah hilang tu kepada keluarga kita.
setiap bulan dia tak boleh nak bagi jaminan. Dia takkan menjamin. Okey, walaupun benda tu mungkin tak berlaku, tapi jaminan tu dia tak sanggup bagi sebab dia tak tahu ke depan akan berlaku apa. Contoh kata esok berlaku kemalangan mati sungguh, dia kena bagi. Oh, itu bukan satu benda yang dia inginkan. Dia tak akan menjamin. Tetapi dengan takaful ini dia memberi jaminan itu sepanjang masa. Bila berlaku saja dia akan bagi duit. Itulah manfaat yang kita dapat. Kita ada dijamin untuk mendapat duit perlindungan, pampasan, dah dijamin. Benda tu tertulis, setiap bagi buku lagi. Kan, kalau jaminan daripada orang perseorangan, jiran, macam kita tadi, adik-beradik hanya janji mulut, dia boleh mungkiri. Ni jaminan tu setiap bertulis lagi, sah digunakan dan boleh dituntut. Kalau kita bawa mahkamah pun laku benda tu. Contoh kan, kita tak maulah ke mahkamah tu. Jadi maksudnya benda tu memang betul-betul dijamin. Contoh kata pampasan 100,000, 200,000, 1 juta, 2 juta, dia akan bagi bila berlaku benda yang musibah yang menimpa kita. Itu ialah manfaat yang kita dapat daripada takaful yang kita bayar setiap bulan tu. Jadi itu kena clear. Okay? Jadi yang bestnya bil takaful. Saya sebut bil takaful ni. Bil takaful yang kita bayar okey, sekejap. Ada gangguan sikit. Okey, jadi kita bil-bil yang lain tu, bila kita tak letak masuk sekali bil takaful. Contoh kita kena sakit ketika ataupun kita lumpuh. Jadi bil-bil yang lain tu kita dah tak mampu bayar. Kerana apa? Kerana duit dah kita tidak dapat. Kita tak dapat duit dah. Kita dah hilang income. Jadi kita ni sebenarnya mesin duit. Setiap bulan kita bekerja, dapat duit. Kalau kita tak bekerja, tak dapat duit lah. Jadi apabila kita dah sakit, kita dah bekerja, jadi duit tu dah tak dapat. Bila tak dapat, macam mana income kita nak masuk? Okey. Sebab itulah apabila kita ada bil takaful, walau kita tak mampu bekerja, kita dapat pampasan, dapat ganti income. Jadi income ni kita boleh guna balik untuk bayar bil-bil yang tertunggak itu. Faham tak? Okey, jadi itu ialah kelebihan takaful yang sebenarnya boleh bantu kita. Jadi kita kena menganggap takaful itu ialah satu daripada bil yang kita perlu bayar setiap bulan supaya dia akan memberi jaminan kewangan kepada kita bila berlaku sesuatu yang tidak diingini. Okey? Tapi itu tak ada masalah. Kalau kita tak mau ambil pun tak ada masalah, sebab benda ni bukannya tidak ada paksaan, tapi sebenarnya kita kena mengubah minda kita berfikir bahawa takaful ini adalah satu benda yang penting kerana dia melibatkan income kita. Okey, itu sajalah untuk saya kongsi pada hari ini. Saya tak mau panjang-panjang, mungkin panjang sangat mungkin orang tak ada masa untuk tengok, jadi saya buat pendek-pendek je. Jadi internet connection pun tak stabil, saya tak tahu sebab apa. Okay, tak apa. Saya harap kalau kata rakaman ni okey, jadi dapat memberi manfaat lah kepada semua. Dan video ni saya akan masukkan dalam YouTube. Jadi kalau tuan-puan anda nak follow saya, boleh subscribe Facebook saya lah. Okey, ni nama Facebook saya, boleh tengok Facebook saya, MWC Sharing. Okey. Saya punya syarikat SSM saya MWC Consultancy. Kemudian saya buat YouTube MWC Sharing. Jadi saya nak sharing lah berkenaan dengan takaful dan sebagainya dalam YouTube tersebut. Jadi boleh subscribe lah. Dan Facebook saya boleh follow Facebook saya. Nanti dalam dalam YouTube tu saya akan letakkan link-link yang berkaitan lah untuk ke Facebook saya, ke YouTube saya, ke grup-grup yang berkaitan lah, untuk kita lanjutkan lagi khidmat saya ni lah, untuk berkongsi ataupun Q&A berkenaan dengan takaful ni. Jadi kalau kata anda ingin menghubungi saya, boleh hubungi saya sama ada melalui nombor telefon yang tertera, ataupun boleh juga WhatsApp saya. Nombor WhatsApp saya, okey, sekejap lah. WhatsApp saya 019 574 1671.
boleh WhatsApp lah. Okey. Okey, baik. Jadi sekadar itulah untuk perkongsian petang ni. Jadi kita akan berjumpa lagi untuk sesi yang akan datang. Jadi kalau anda ada soalan yang ingin bertanya, boleh tanya terus di dalam Facebook live yang akan disiarkan kembali dalam Facebook, dan boleh juga bertanya dalam YouTube. Jadi setakat itu dulu, kita jumpa lagi di lain kesempatan. Billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.